Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini Allah mengizinkan pertemuan bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran dan pengajian kita. InsyaAllah untuk hari ini kita akan menyambung dari bacaan surah Yunus ayat 54 hingga ayat ke-61. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 215. Yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Kami akan bawakan sekejap lagi ayatnya bersama-sama. Jadi insyaAllah diharapkan sahabat-sahabat semuanya berada dalam keadaan sehat sejahtera. Dan di kesempatan ini saya nak ingin menjawab salam bagi teman-teman yang memberi salam daripada awal hinggalah akhir pelajaran kita dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar? Diharapkan semuanya senantiasa berada dalam keadaan baik, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberkati kehidupan kita di dunia dan juga dipermudahkan kehidupan kita di akhirat. Baik teman-teman, sahabat-sahabat yang saya kasihi, hari ini sebelum kita mulakan seperti biasa, saya ada dua permohonan, dua hajat yang harapnya dipenuhi oleh semua. Yang pertamanya saya nak ajak kawan-kawan kita share dahulu pelajaran ini dengan kita tekan button share ataupun kita boleh tag pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga serta kawan-kawan kita, insyaAllah
ataupun jika di antara teman-teman yang ada kawan-kawan mu'alaf yang baru memeluk agama Islam, diharapkan dapat kongsikan dengan mereka. Dan alhamdulillah suka juga saya kongsikan feedback daripada salah seorang ahli cepat Quran kita yang bersama dengan kita, yang baru memeluk agama Islam. Dia kata bukan saja dia, tetapi beserta anaknya lagi 3 orang pun sama-sama ikuti, dan mereka merasai perubahan dan peningkatan dalam kualiti bacaan Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi saya harap begitulah sahabat-sahabat yang mengikuti kelas bersama saya ini, sedikit sebanyak dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran dan dapat mempelajari sesuatu. Jadi itulah objektif dan harapan kita. Diharapkan sahabat-sahabat juga dapat menjadi mata rantai dan menyambung usaha kita dalam berkongsi ilmu ini, agar kita dapat membantu ramai lagi muslimin muslimat di luar sana yang tercari-cari cara pengajian Al-Quran yang cepat dan mudah bagi mereka dalam keadaan situasi yang kita alami hari ini. Masing-masing tidak dapat bergerak bebas ataupun menghadiri kelas-kelas yang secara beramai. Jadi diharapkan sahabat-sahabat meramai-ramaikan pelajaran kita ini. Jadi jom kita tekan button share. Yang keduanya, saya nak ajak sahabat-sahabat kita dapatkan dahulu komen mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh bantu saya penuhi hajat saya. Itulah yang saya nak sahabat-sahabat belanja saya hari ini. Okey, semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart, tanda sahabat-sahabat semua telah bersedia untuk kita memulakan pelajaran kita hari ini. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita mula kepada bacaan isti'azah, kita baca surah Al-Fatihah dahulu bersama-sama insya-Allah. Kita mulakan dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, siapa nak ambil air, siapa nak betulkan kedudukan, silakan. Baik, kita masih lagi di awal pelajaran kita hari ini. Diharapkan semuanya ceria, walaupun kita tahu manusia ini tidak dapat lari daripada masalah dan isu-isu yang sekeliling kita ini. Ala kulli hal, walau bagaimanapun, tenang-tenangkan hati kita. InsyaAllah kita nak membaca ayat suci kalam Allah sekarang ini insyaAllah. Semoga Allah mempermudahkan kehidupan dan urusan tuan-tuan dan puan-puan. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita masuk kepada ayat, pastikan dibaca isti'azah. Isti'azahnya lafaz pastikannya betul. Hamzah makhrajnya di pangkal kerongkong, ain makhrajnya di pertengahan kerongkong, zal makhrajnya di hujung lidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selalu yang silapnya di mana? Pertamanya pada perbezaan hamzah dan ain, keduanya lafzul jalalah tidak dipanjangkan. Ya, hati-hati di situ. Kita dengarkan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik sahabat-sahabat, kita lihat pada ayat yang pertama untuk hari ini dari surah Yunus, ayat ke-54. Minta ada yang tolong tulis ya, poin-poin yang penting yang nak saya sampaikan ini. Semoga ianya memberi manfaat bukan saja kepada teman-teman kita yang lain yang masuk kemudian, tetapi yang paling utama kepada diri kita sendiri insya-Allah. Walau muncungkan mulut. Wa, tengok bibir saya. Wa, bukan wa, beza. Wa dengan wa, beza. Ya, yang betulnya walau dengungkan di sini wajibul ghunnah 2 harakat. Jangan silap. Ramai orang yang tak disiplin, dia tak panjangkan 2 harakat di sini. Dia baca anna likulli nafsin. Itu tak betul. Yang betulnya walau 2 harakat di situ. Barulah
likulli nafsin. Di sini ikhfa, disamarkan kadar panjang 2 harakat. Zalamat, ada bunyi anginnya. Mat, bunyi hamas itu. Ma fil ar, ro-nya di sini jadi tebal. Ar bukan ar. Kalau ar salah. Yang betulnya ar. Dha pula makhrajnya di tepi lidah, kanan atau kiri mengikut keselesaan. Dhi, ma fil ardi laf. Dhi nak ke laf itu la bari atas, lam bari atas naik di atas fa yang bertanda mati, ini jangan lambat. Selalunya bila suku-suku kata itu perkataan nak masuk perkataan yang lain, selalunya orang terlambat masuk, jadi membuatkan ianya kedengaran seakan-akan 2 harakat. Fil ardi laf, itu salah. Mestilah ma fil ardi laf tadat. Sekali lagi di sini ada bunyi hamasnya. Bih dan waqafkan ha itu diberikan tanda mati mendatang. Kalau nak waqaf. Kalau kita nak sambung ha itu berbaris kasrah, dibacakan dengan 2 harakat. Wa asarun. Di sini ra baris dhammah terus naik di atas nun. Sebab itu bila nak baca Al-Quran, mata kena bergerak dahulu. Mulut ikut di belakang. Bukan mata dengan mulut seiringan. Kalau malah mata dengan mulut seiringan, kita akan jadi begini. Wa asarun. Baru nak masuk nun. Jadi lambat masuk. Jadi bila kita sebut wa asar, mata dah nampak dah. Ra itu sabdu baris dhammah. Kemudian ada huruf mat di sini, huruf waw, ada huruf zaidah. Kemudian tengok di bawah ni ada hamzah wasal, ada lam, ada nun. Jadi di sini huruf waw yang pertama, yang kedua huruf alif zaidah, yang ketiga huruf hamzah wasal, yang keempat huruf lam tidak dibunyikan, hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jadi ra baris dhammah terus naik di atas nun yang bersabdu dan didengungkan 2 harakat. Wa asarrun, barulah nadamata lamma lam. Sekali lagi di sini dengungkan 2 harakat wajibul ghunnah. Kalau teman-teman tak ingat nama hukumnya, ingat apa yang saya bagi tahu ini. Apa dia? Lihat, kalau ada tanda sabdu ataupun syaddah di atas nun atau di atas mim, jangan lupa dengungkan 2 harakat. Lamma ra'awul azab. Ra'awul, wawi, wu. Ramai yang sebut ra'awul, wawi, wu. Bertemu lam jadi wul. Ra'awul di pertengahan kerongkong. Azab, azab. Dan jadi khakhalah kubra di sini. Ba itu diberikan tanda mati mendatang. Kalau kita waqaf, mesti ada pantulan azab. Kalau kita nak sambung, dia jadi wa lamma ra'awul azab qudiya bainahum. Itu kalau nak sambung. Tapi kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, nak berhenti di sini, pastikan ada khakhalah, ada lantunan. Kemudian terus ibtidak pada wa qudiya bainahum. Wa qudiya, ini semuanya satu harakat. Wa qudiya bainahum. Di sini ikhfa syafawi, dipanjangkan 2 harakat. Jangan lupa 2 harakat. Bil qisti wa hum tati. Ti bukan ti. Jangan tertukar makhraj huruf ta dan huruf ta. Ta baris kasrah bunyi ti. Ta baris kasrah bunyi ti. Bil qisti wa hum izhar syafawi. Sempurna di situ, jangan panjang. Terus masuk. La yuzlamun. Dan ma'ari disukun diwakafkan sekurang-kurang 2 harakat. Jangan kurang. Jangan wakaf dengan la yuzlamun. Itu tak betul. Ataupun dimasukkan nun itu awal jadi la yuzlamun. Juga salah. Walaupun 2 harakat dah cantik, tetapi tak betul. Dia mestilah la yuzlamun. Dia lalu waw dulu baru masuk ke nun. Begitu caranya. Kita dengarkan dahulu bersama-sama. Sahabat-sahabat, tarik nafas, kita baca ayat ini. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi
افتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Baru berhenti. Okey. Tapi berhenti pada ayat, bukan berhenti belajar. Jangan ke mana-mana, kita baru di awal perkataan. So far macam mana? Okey ke okey? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Minta sahabat-sahabat berikan sedikit komen. Sama ada penyampaian saya ini terlalu perlahan, terlalu laju ataupun bagaimana. Diharapkan sahabat-sahabat dapat berinteraksi dengan kita, insya-Allah. Saya amat-amat menghargai komen-komen dan juga segala communication daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat pencinta Al-Quran. Terima kasih kepada semua yang tolong tulis ya. Zainab, Sulaiman, ramai lagi lah yang tolong tulis poin-poin yang penting. Sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar, ahlan wa sahlan. Selamat datang ke pengajian Cepat Quran bersama dengan saya. Alhamdulillah, kali ini saya harap sahabat-sahabat bantu saya penuhi hajat saya, iaitu tolong kita tekan button share. Boleh? Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Diharapkan semua masih bersemangat. Ala. Oh, jangan panjang. Jangan baca ala. Tak betul. Ala. 4 atau 5 harakat. In. 2 harakat. Nalillah. Lafz jalalah 2 harakat di sini. Dibaca nipis. Inna lillah. Barulah. Hima fis samawa fa barikasrah naik di atas sin yang bersabdu. Di sini alif lam syamsiah, lam tidak dibunyikan. Jangan baca fil sama, tapi fis sama. Beza alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah ialah alif lam syamsiah lamnya tidak bertanda mati, alif lam qamariyah pula lamnya ada tanda mati. Macam ni, nampak tak? Lam ini ada tanda mati, lam ini tak ada tanda mati. Jadi yang tak ada tanda mati jangan dibunyikan lam. Yang ada tanda mati, lam kena dibunyikan. Wal ar, gitu. Kemudian ada waqaf qili di sini, afdal diwaqafkan dan terus ibtidak pada ala in, 2 harakat. Na wa'dallah. Lafz jalalah di sini pula dibaca tebal. Yang ini kita baca nipis. Yang ini kita baca tebal. Macam mana nak ingat? Senang sangat. Apa dia? Kalau sebelumnya datang baris kasrah, baca nipis. Kalau sebelumnya datang baris fathah atau dhammah, atas atau depan, dibaca tebal. Dan dia always 2 harakat. Walaupun kelihatan fathah di sini, nampak tak di atas lam ini baris 1, tapi dibaca 2. Ingat, lafz jalalah, jumpa perkataan Allah ataupun Allahumma, dua-duanya dibacakan 2 harakat. Inna wa'dallahi haq. Ha. Ini ha, hai, hu. Haqqun. Di sini idgham bi gunnah, masuk beserta dengung di sini. Bukan masuk saja. Kalau haqqu itu masuk tapi dengung tak ada. Dia mesti masuk beserta dengung. Idgham bi gunnah. Haqqun walakin. Dengungkan di sini 2 harakat dahulu, barulah walakin naak ada bunyi hamas itu. Fa di hujung lidah. Farahum idhar syafawi hum, bukan hum, beza. Ha baris dhammah bunyi hu, bukan bunyi ho. Bila bertemu mim jadi hum. Dan jangan dipanjangkan, sempurna saja hum, terus masuk. La ya'lamun. Jom kita dengar dan baca bersama-sama. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Baru waqaf di situ. Sekali lagi, tarik nafas, kita baca ayat ini.
Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Okey, kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, berikan saya thumbs up dan juga heart. Dan jangan lupa penuhi hajat saya dengan menekan button share. Saya ada hajat ni. Hajat saya harap dipenuhi oleh teman-teman semua. Baik. So far so good lah, diharapkan boleh ikut. InsyaAllah nanti selesai semua sampai ayat 61. Kita baca balik semua sama-sama daripada awal ayat 54 hingga 61. Sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, kalau nak buka Al-Quran, silakan ambil Al-Quran ke halaman muka surat 215 ya. Baik sahabat-sahabat, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Huwa yuhyi apa dah? Di tengah kerongkong ini. Huwa yuhyi dibacakan dua harakat di sini, maksilah qasirah. Wa yumitu wa ilai. Wa ilai, bukan wa ilai. Beza lai dengan lai. Yang betulnya wa ilaihi turja'un. Allahu Akbar. Sekali lagi kita bacakan ayat ini. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Okey sahabat-sahabat. Ayat ini mengingatkan kita bahawanya semua saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan pulang kepada pencipta kita. Tapi, bila kita pulang kepada pencipta, ada dua kemungkinan. Ada satu kemungkinan kita dapat berjumpa dengan Tuhan yang mencipta kita, jika kita dapat masuk ke syurga. Tapi kalau di neraka, selama-lamanya kita tidak dapat mengenal dengan hakikat yang sebenar Tuhan yang mencipta kita itu. Maksudnya kita tidak dapat melihat, berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah bagi tahu kita di sini, dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Sama ada sebab kematian itu berbeza. Ada orang yang mati aksiden, ada orang yang mati dalam tidur, ada orang yang mati sebabkan penyakit. Itu hanya asbab, penyebab sahaja kematian. Tetapi kematian itu adalah daripada Allah dan kehidupan itu juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Macamlah kita pergi ambil ubat kat doktor kan, kita ada sakit kita pergi ambil ubat sembuh. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhtiar kita sebagai umat Islam itu wajib. Kita wajib berikhtiar. Jangan bila ada sakit, tak apalah sebab mati dan hidup ni di tangan Allah, tak payahlah berubat. Itu bukan akidah yang sebenar. Sebagai seorang mukmin, kita mesti diajarkan Allah dan Rasulnya untuk berikhtiar, berusaha untuk berubat. Hidup dan mati itu memang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu mestilah menjadi keimanan dan kepercayaan kita. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Ya tekankan ya itu bersabdu. Ayyuhan, tekankan nun itu bersabdu dan dengungkan dua harakat. Ayyuhan nasu qad ada lantunan di sini, khakhala sughra. Empat atau lima harakat. At ada bunyi angin. Kum di sini idgham mislan saghir, mim mati bertemu mim didengungkan dua harakat. Mau'izatun di sini idgham bi gunnah, daripada mau'izatun tan tintun, tapi datang mim kena terus masuk beserta dengung jadi tung dan dengungkan dua harakat. Mir di sini pula idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Masuk tanpa dengung. Jadi daripada min rabbikum jadi mir. Mir terus masuk dalam ra itu. Mir rabbikum, dan di sini idhar syafawi, jangan dipanjangkan. Berbeza. Idgham mislan saghir, mimnya walaupun mim mati tapi dalam Al-Quran Rasam Usmani tidak diberikan tanda mati. Berbanding dengan idhar syafawi, mim matinya diberikan tanda mati. Yang ada tanda mati tolong tulis ya. Yang ada tanda mati jangan dipanjangkan.
yang tak ada tanda mati kena dipanjangkan 2 harakat. Itu sahabat-sahabat. Sifir yang mudah. Satu rule yang sangat senang kita ingat. Mir rabbikum. Sempurna saja terus masuk. Wa shifaa'ul. Di sini sama juga idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ni hanya berlaku apabila ada nun mati ataupun tanwin, iaitu baris 2 di atas, di bawah atau di depan, bertemu dengan huruf lam ataupun huruf ra. Di sini huruf lam, di sini huruf ra. Nampak tak? 2 huruf ni saja. Kalau nun mati atau tanwin jumpa ra atau jumpa lam, jangan dengung. Masuk tanpa dengung. Shifa'ul lima. Daripada asalnya jadi ul. Lima fis sudur. Fa berkasrah terus nak di atas suad yang bersabdu di sini. Alif lam syamsiah. Lam tidak dibunyikan. Fis sudu. Sudu bukan sudu. Kalau sudu yang kita guna tu, yang kita guna untuk makan itu sudu. Huruf sin. Ini huruf suad. Sudu. Sudur ni dada ni. Fis sudur. Dalam hati kita ni. Fi suduri wahudan wa rahmatun. Wahudan. Di sini asalnya wahudan. Tapi datang waw jadi masuk beserta dengung. Jadi wahudan. Masuk beserta dengung 2 harakat. Warahmatul. Di sini idgham bila gunnah. Ingat saya beritahu tadi. Tanwin bertemu lam. Masuk tanpa dengung. Warahmatul. Lil bukan lil. Ramai baca lilmu. Bukan lil tapi lil. Lam mereka serah bunyi li. Bukan bunyi le. Jadi hati-hati. Back to the basic. Balik kepada asas. Sebab itu sahabat-sahabat yang nak belajar Al-Quran daripada asas, jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan kongsikan bagaimana kami dapat berikan sebuah buku asas dan buku tajwid kepada anda serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut. Lil mu'minin. Diwakafkan ma'ril sukun kurang 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan ayatnya. Tarik nafas, kita baca bersama-sama. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Saya wakaf di situ. Kemudian saya akan ibtidak pada sama ada qad ja'atkum ataupun terus pada wasyifa'ul lima. Tapi kita ambil daripada qad ja'. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wasyifa'ul lima fis sudur. Wasyifa'ul lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Okey, sekali lagi kita tarik nafas, bacakan ayat ini. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Baru berhenti di situ dan kemudian masuk ayat yang baru, ayat yang ke-58. Sebelum itu tenang-tenang, siapa nak minum air silakan. Izinkan saya juga minum air. Bismillah. Yang baru bersama dengan kita, ahlan wa sahlan, selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan, guru Al-Quran anda. Diharapkan sahabat-sahabat dapat mengikuti, dapat belajar sesuatu lah daripada perkongsian ini. Dan jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa tekan button share dan tag pasangan dan anak-anak kita insya-Allah.
Baik, masih bersemangat. Kalau masih bersemangat, berikan saya thumbs up dan juga heart. Dan juga marilah kita niatkan bacaan ayat suci Al-Quran kita hari ini. Dihadiahkan pahalanya juga kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, anak-anak kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya. Baik sahabat-sahabat, kita lihat ayat ini. Qul, sempurna saja. Terus masuk. Bifadha, makhrajnya di tepi lidah. Suka saya tunjukkan sekali lagi yang mungkin pertama kali bersama dengan kita. Ini lidah kita ini, tepinya, bahagian kanan ataupun kiri. Kalau kanan bawa ke kanan, kiri bawa ke kiri. Bifadlillah. Lafz jalalah dibaca nipis. 2 harakat. Hiwa birah. Di tengah kerongkong ini. Matihi. Ha, ni makhrajnya di pangkal kerongkong pula. Hi. 2 harakat. Fabidha. Di hujung lidah. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا hu 2 harakat. Kemudian ha ni makhrajnya di pangkal kerongkong. Dengarkan perbezaan. Hu. Itu beza dia. Sahabat-sahabat yang masih lagi keliru di antara hu dengan hu, za dengan za, qa dengan gha dan sebagainya. Jangan bimbang, jangan kemana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. Kami akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda untuk meningkatkan bacaan Al-Quran dengan diberikan buku asal dan tajwid serta rakaman kedua buah buku tersebut. فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ. Kha ni pula makhrajnya di hujung kerongkong ni. Kha. Khairun. Di sini didengungkan 2 harakat. Idgham bi gunnah. Mim. Di sini wajibul gunnah. Wajib dengung 2 harakat. Mimma yaj ada lantunan di sini. Jangan tak berikan lantunan. Mesti berikan lantunan di sini. Khokhala surah namanya di sini. Yaj ada 5 semuanya. Ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Kalau ada tanda mati asli, tanda sukun di atas 5 huruf tersebut, diberikan lantunan. Yajma'un. Aun. Di hujung baru masuk nun. Dengan sekurang-kurangnya 2 harakat. Kita dengarkan ayatnya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sekali lagi, tarik nafas. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Baru berhenti. Baik, sekejap lagi kita baca balik ya, semua sama-sama. Kita nak lihat satu persatu dahulu. Yang mungkin pertama kali dengan saya, mungkin tertanya kenapa Ustaz baca begini. Jangan bimbang. Kita baca balik semua sama-sama pada muka surat 215. Kita lihat satu-satu dahulu. Kita belajar dahulu. Dan diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu dengan cara ini insya-Allah ya. Kita lihat ayat yang seterusnya. Qul bukan ai. Beza ai dengan ai. Qul ara'aytum. Di sini didengungkan 2 harakat. Idgham mislan saghir. Mim mati bertemu mim. Baru masuk. 4 atau 5 harakat. Di sini disamarkan 2 harakat. Ikhfa hakiki namanya. Daripada an jadi an. Nak kata nun pun tidak. Zai pun tidak. Anzalallah. Di sini lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hulakum. Dan di sini pula didengungkan sekali lagi mim mati bertemu mim sama hukum macam ini ya. Dengungkan 2 harakat. Kemudian mir di sini idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Daripada min rizqin jadi mir. Mir rizqin. Di sini disamarkan. Ikhfa hakiki. Asalnya rizqin tapi datang fa jadi rizqin. Disamarkan. Nak kata nun pun tidak, fa pun tidak dengan kadar 2 harakat. Sempurna 2 harakat baru masuk. Faja'altum. Pada ayat ini banyak kita jumpa idgham mislan saghir. 3 kali dah. Pertama di sini, kedua di sini,
ketiga di sini. Mim mati bertemu mim. Jangan lupa dengungkan 2 harakat. Kemudian sempurna 2 harakat, terus masuk min, dan masuk saja min di sini hukum izhar halqi. Jangan panjang. Minhu haramau, minhu hu berbeza makhraj. Hu di pangkal, ha di pertengahan. Minhu haramau, di sini masuk beserta dengung daripada haraman jadi haram. Maaf, ra tu 2 harakat ya. Faja'altum minhu haraman, haramau, masuk beserta dengung 2 harakat. Wa ha di pertengahan kerongkong. Wa halalau, di sini juga ikhfa tapi ditebalkan kerana qaf merupakan isti'la. Jangan baca wa halala, itu tak betul. Yang betulnya wa halalau. Qul, sempurna 2 harakat masuk qul. Kemudian di sini dibacakan 6 harakat. Mad lazim kalimi mukhaffaf dibacakan dengan 2 harakat. Baik. Qul di sini dibacakan 6 harakat ya. Qul Allahu azina lakum. Maaf, bukan mukhaffaf. Mad lazim kalimi musakhkhal. Musakhkhal sebab lam itu bersabdu. Qul Allahu azina lakum. Ramai yang tak panjangkan 6 harakat di sini. Baik, kalau ada yang kata, Ustaz, saya ni tak ingatlah nama hukum ni Ustaz. Ustaz bagi tahu. So macam mana nak buat? Jangan bimbang. Saya nak bagi tahu benda yang simple, benda yang mudah diingat untuk dan dipraktiskan. Tolong tulis apa yang saya nak bagi tahu ini. Kalau sahabat-sahabat jumpa tanda mad yang macam ombak ini ataupun misai ini datang selepasnya huruf yang bersabdu, bacalah dengan 6 harakat. 6 harakat. Bukan 4 harakat, bukan 5 harakat, tetapi 6 harakat. 6, 6. Qul Allah. Ujung baru masuk lam. Jelas diharapkan dapat belajar sesuatu. So far macam mana ni? Saya pun risau juga. Saya takut saya ada urai saya bagi tahu ni sahabat-sahabat tak dapat ikut, tak dapat faham. Boleh faham ke tak? Boleh ikut ke tidak? Tolong beri komen sikit di ruangan bawah. Kemudian jumpa di sini waqafili, waqaf dan terus ibtidak pada ala Allah. Izhar syafawi sempurna saja terus masuk ala Allah, dibacakan tebal. Hitaftarun, dan waqafkan sekurang-kurangnya dengan 2, 4 atau 6 harakat. Baik, kita bacakan dahulu ayat ini. Sahabat-sahabat tarik nafas. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu harama. Saya waqaf di situ. Maafkan, ra tu 2 harakat. Sekali lagi. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu harama. Saya waqaf di situ. Nak bantu teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas. Sekurang mereka juga dapat belajar bagaimana nak waqaf dan bagaimana nak ibtidak balik. Yang mana yang nafasnya panjang nak teruskan sampai sini juga teruskan ya, tidak ada masalah. Kemudian kalau waqaf begitu ibtidak pada faja'altum. Faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun. Sekali lagi, tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haram
حراما فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Baru berhenti di situ. Okey, so far macam mana? Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi saya nak mengajak teman-teman, jom tekan button share, kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita. Mungkin ramai yang silap, yang baca tak cukup 6 harakat di sini. Kalau tuan-tuan dan perempuan kongsi, bayangkan mereka dapat belajar, mereka dapat beramal, tuan-tuan pun akan dapat pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Dan mereka beramal, setiap kali mereka beramal dengan amalan yang betul, hasil perkongsian teman-teman, insya-Allah akan mendapat pahala walaupun telah meninggal dunia. Jadi jangan lupa bantu saya untuk kita panjang-panjangkan. Kita nak lihat ayat yang seterusnya. Wa ma bukan wa ma, beza. Ma, kalau ma itu nganga luas lagi, burung terbang masuk dalam mulut. Wa ma dhann, di sini dengungkan 2 harakat wajibul gunnah. Nul ladzi, lam itu bersabdu, tekankan nul ladzi, di hujung lidah. La yaftaru, yaf ada lubang sedikit, angin keluar tu. Yaftaru, 2 harakat. Na'alallah, di sini lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hil bukan hil, jangan baca hil. Ha bari kasrah bunyi hi, bukan bunyi he. Bila bertemu lam bunyi hil. Ramai yang tersilap baca alallahil, bukan alallahil. Di sini alallahil. Kadhiba yaw, ba nak ke yaw jangan lambat. Sebab itu saya bagi tahu, nak baca Al-Quran mata kena bergerak dulu, mulut ikut kemudian. Kadhiba yaw, mulut sebut kadhi tu ba kita dah nampak dah baris fathah. Tengok di bawah dia nak masuk ke mana? Dia nak masuk ya, baris atas bertemu waw jadi yaw. Kadhiba yawmal qiyamah. Dan ta marbutah, ini dipanggil ta marbutah, ta simpul. Bila waqaf, dia ditukarkan kepada bunyi ha. Ha yang mana? Ha simpul, ha yang macam ni. Bukan ha pedas itu lah. Ha yang simpul. Izinkan saya minum air, bismillah. Teman-teman juga, santai-santai lah. Siapa nak minum air sambil-sambil tu silakan. Kemudian di sini kita jumpa waqaf qili. Boleh waqaf di sini, kita waqaf dan kita ibtidak pada dengung dulu 2 harakat. Baru masuk nallah. Jangan baca innallaha ladzu. Tak betul. Di sini kena barulah nallah. Nallah itu dipanjangkan 2 harakat. Lafz jalalah. Walaupun baris fathah di sini, baca 2 harakat. Kalau dalam Al-Quran Al-Majid, Al-Quran dulu, zaman-zaman mak ayah kita guna dulu, dia atas perkataan Allah ni, dia tak tulis fathah begini, dia tulis macam huruf alif kecil tu, dia tulis macam ni. Siapa yang dulu pernah belajar guna Al-Quran? Saya Alhamdulillah boleh baca kalau Al-Quran itu pun. Tapi seeloknya kita belajar standard ikut guna Rasam Usmani lah. Sebab memang JAKIM pun, Jabatan Agama Islam Malaysia pun, hanya menggalakkan kita menggunakan Al-Quran Rasam Usmani. Begitu juga kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, Al-Quran yang sahabat-sahabat tengok di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi adalah Al-Quran Rasam Usmani. Tapi kalau kita nak wakaf pun, nak letak wakaf Al-Quran lain tak diterima. Kalau letak sekejap je, sekejap kita pergi tengok dah tak ada, kena kutip, kena buang dah. Jadi oleh itu sahabat-sahabat kita belajarlah. Ini kaedah yang saya kongsikan, ini semua kaedah penulisan dan cara bacaan dalam Al-Quran Rasam Usmani mengikut riwayat Hafs an Asim. Inna Allah ladzu, di ujung lidah, fadl di tepi lidah. Fadlin, lin izhar halqi, jangan panjang. Sahabat-sahabat jumpa tanwin yang atas dengan bawah yang selari ini, jangan panjang. Sempurna saja lin terus masuk. Alan, dan di sini didengungkan 2 harakat. Alan nasi walakin, di sini pula dia dengungkan 2 harakat. Walakinna ada bunyi hamasnya. Fa di hujung lidah. Sarahum, hum bukan hum. Ha bar dhammah bunyi hu, bukan bunyi ho. Bila bertemu mim jadi hum, ramai yang tersilap baca aktsarahum.
Sepatutnya aktsarahum. Dan sempurna saja hum izhar syafawi, jangan panjang. Terus masuk la yashkurun. Dan ma'ari li sukun diwaqafkan sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan sekali lagi sahabat-sahabat ayat ini, kita tarik nafas, kita baca bersama-sama. Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawmal qiyamah. Inna Allaha ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Baru berhenti. Okey, kita nak masuk ayat yang terakhir untuk hari ini. Masih bersemangat ke tidak? Saya kalau nak pergi semakin hujung semakin bersemangat. Saya tak tahu teman-teman macam mana. Kalau masih bersemangat, boleh tak seorang sekali kita alu-alukan ya, kita galakkan, kita dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Boleh tak kita nak tanamkan perasaan bahawa mengaji Al-Quran ini seronok sebenarnya, bukannya bosan, bukannya sebaliknya ya. Jadi jom kita komen dahulu seronoknya cinta Al-Quran sebelum kita masuk ayat yang terakhir ini. Dan sekali lagi saya nak ajak sahabat-sahabat ya, jom bantu saya tekan button share. وَمَا تَكُونُ فِي. Perhatikan, wa satu harakat, ma dua harakat, ta satu harakat, ku dua harakat, nu satu harakat, fi dua harakat. Jadi 1 2 1 2 1 2. Jadi disiplin kan pada panjang itu, jangan ada tertukar. Yang mana 1 1, yang mana 2 2. Jangan ada tertukar ya. Sya'niu, di sini idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Sya'niu wa ma tatlu, tat ada bunyi hamasnya tu. Lu dua harakat. Minhu min izhar halqi, hu min ifa hakiki dua harakat. Qur'aniu idgham bi gunnah, masuk beserta dengung dua harakat. Wala ta'maluna min izhar halqi, sempurna saja, terus masuk amalin izhar halqi, sekali lagi sempurna saja lin, jangan panjang, terus masuk illa bukan il, ramai baca illa, sepatutnya illa kunna dengan dua harakat, na alaikum izhar syafawi, syuhudan izhar halqi di sini. Tanwin di atas yang selari atau di bawah yang selari itu hukumnya izhar halqi, jangan panjang. Syuhudan sempurna saja dan terus masuk iz di hujung lidah. Iz tufiduna fih di hujung baru masuk ha, dan ha itu diberikan tanda mati mendatang kerana waqaf. Kemudian wa ma ya'zubu di sini idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Ar-rabbika mim, di sini masuk beserta dengung sekali lagi, nun mati bertemu mim. Mim asalnya min, jadi mim mis di hujung lidah. Mithqali dzarratin, di sini ikhfa hakiki, tanwin bertemu fa, samarkan dua harakat. Mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama, 4 atau 5 harakat. Wala asgharu min ghain, ni makhraj di hujung kerongkong. Asghara min, dan di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Min samarkan, bukan min. Min, dengarkan betul-betul. Dengarkan huraian saya itu betul-betul dulu. Sekejap kita baca. Min dzalika wala, 4 atau 5 harakat. Ada bunyi hamas itu. Akbara illa fi kitabim. Di sini idgham bi gunnah, daripada kitabin jadi kitabim. Kitabim 2 harakat dengung, barulah mubin. Di hujung baru masuk nun. Waqafkan dengan ma'ari li sukun sekurang-kurang 2 harakat. Bin gitu, bukan
Mubin masuk awal ke nun, salah ya. Jom kita dengarkan ayat ini sahabat-sahabat. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna wa la ta'maluna min 'amalin kunna 'alaikum syuhuda illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi wa ma ya'dhubu 'an rabbika min mithqali في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Baru berhenti di situ. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dah lihat tadi satu persatu. Sekarang ni jom kita baca balik sama-sama daripada awal ayat 54 hingga ayat ke-61 pada surah Yunus di muka surat 215. Siapa nak buka Al-Quran yang baru bersama dengan kita, silakan ya. Kalau tak ada Al-Quran pun tak apa, jangan bimbang, kami akan bawakan ayat-ayat yang akan kita baca sebentar lagi. Sebelum kita baca, sekali lagi saya nak sahabat-sahabat bantu saya, kita tekan button share dan berikan saya thumbs up dan juga heart, insya-Allah ya. Siapa nak minum air silakan. Bismillah. Baik sahabat-sahabat, dah bersedia untuk kita mulakan bacaan? Sekejap lagi di akhir, selesai saja saya baca, saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda yang nak belajar balik daripada asas dengan kami berikan buku asal dan tajwid serta rakaman buku tersebut kepada anda, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna likulli nafsin ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang dapat saya kongsikan untuk kali ini. Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu daripada perkongsian ini. Dan yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Alhamdulillah setakat ini kita mengadakan live ini without fail. Alhamdulillah. Jadi diharapkan sahabat-sahabat yang mungkin pertama kali bersama dengan kita, jangan lupa waktu-waktu yang saya bagi tahu tadi itu untuk sama-sama kita meneruskan pelajaran sehinggalah kita khatam Al-Quran bersama-sama insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, seperti mana yang saya janjikan tadi, kalau ada di kalangan teman-teman kita yang nak belajar mengaji balik daripada asas, nak betulkan kembali makhraj huruf ataupun nak belajar kembali hukum-hukum tajwid di kesempatan yang Allah berikan ini, selagi mana masih ada kesihatan, selagi mana masih ada nyawa ini, ambillah peluang ini untuk bersama-sama dengan kami dan kawan-kawan yang lain. Saya yakin dan percaya yang bersama-sama dengan saya ini ramai yang telah menyertai kita menjadi ahli cepat Quran dan telah pun mendapat 2 buah buku ini serta rakamannya. Dan selain daripada buku dan rakaman ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita juga berikan e-book nota ringkasan asas tajwid. Kita telah ringkaskan ilmu tajwid dalam satu nota yang setebal lebih kurang 30 muka surat lebih. Kita berikan kepada anda. Juga kita berikan rakaman bacaan Al-Quran beserta huraian tajwid dari masa ke masa, insya-Allah sebanyak 30 juzuk. Keseluruhannya ada hampir 800 video pelajaran yang akan diberikan kepada ahli cepat Quran. Dan yang ketiganya, kita berikan konsultasi eksklusif. Maksudnya sahabat-sahabat jika ada sebarang persoalan dan pertanyaan boleh berhubung dengan kami. Kita boleh buat video call walaupun di mana sahabat-sahabat berada sekarang ini. Semenanjung Malaysia, di negeri manapun juga,
Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia ataupun di mana sahaja sahabat-sahabat berada sekarang ini, jarak tidak memisahkan kita untuk sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Semoga Allah meredai kita dengan bacaan Al-Quran kita. Sebab Al-Quran ini kita tak boleh baca ikut suka kita. Dia mestilah baca seperti mana ia diturunkan. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, sama ada untuk diri sendiri ataupun nak dihadiahkan kepada suami ataupun kepada isteri ataupun kepada anak-anak, inilah hadiah yang paling istimewa yang mungkin kita boleh berikan kepada mereka. Mungkin selama ini kita berikan hadiah baju, kasut, beg, telefon dan sebagainya. Kali ini sahabat-sahabat hadiahkan kepada orang yang tersayang satu kaedah cara mudah belajar mengaji Al-Quran. Kerana apa? Dalam kaedah buku yang kami berikan ini sangat simple, sangat mudah menggunakan kata kunci. Dia mulakan dengan 4 kata kunci teras. Nama saya, kata Jawa, kata Roha dan ada laba. Selepas ini ada satu video berdurasi lebih kurang 2 minit lebih sikit lah ya. Sahabat-sahabat yang nak jadi ahli, yang nak dapatkan buku ini, digalakkan untuk menonton, untuk ketahui apakah pendekatan yang akan diberikan dalam buku yang akan dikirimkan kepada anda ini. Sangat mudah. Dia ada step dia. Sangat senang diingat. Begitu juga dalam ilmu tajwid, dalam buku tajwid tersebut kita terangkan satu persatu. Contohnya hukum nun mati, kita masuk tajuk izhar, ada contoh-contoh kita bawa, kita huraikan, kita baca. Kemudian hukum iqlab, begitulah seterusnya, sehinggalah habis hukum nun mati, masuk mim mati pula. Kemudian masuk jenis-jenis idgham, masuk jenis-jenis mat, cara nak waqaf dan pelbagai lagi ilmu-ilmu tajwid yang lain. Jadi sahabat-sahabat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi ahli cepat Quran. Kerana yang lagi istimewanya, sahabat-sahabat tidak dikenakan yuran bulanan. Tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Untuk menjadi ahli cepat Quran, yuran keahliannya hanyalah sekali saja seumur hidup. Sekali saja seumur hidup. Kalau sahabat-sahabat lepas itu nak buat infak, silakan. Tetapi yang wajibnya, yuran keahlian sekali seumur hidup itu sahaja. Berapa yuran keahlian itu? Kita pun kenakan yuran itu. Suka saya buat disclaimer sekali lagi dengan jelas di sini. Itu bukanlah nilai harga ilmu yang kita berikan. Yuran keahlian itu dikenakan hanyalah untuk menampung sebahagian kecil sahaja daripada kos cetakan buku, kos rakaman kita, kos live kita dan sebagainya. Sikit-sikit saja. Itu pun sebahagian kecil saja. Untuk seumur hidup. Bukan 10,000, bukan 1,000, bukan 500, bukan 300. Untuk hari ini, siapa yang daftar hanya membayar yuran keahlian sekali seumur hidup sebanyak RM270 sahaja. Untuk seumur hidup. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat selepas itu boleh dapatkan semua keistimewaan-keistimewaan yang saya bagi tahu tadi dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan lain-lain. Sebagai ahli cepat Quran, antaranya kita masukkan dalam Facebook close group cepat Quran, kita masukkan dalam grup Telegram kita dan banyak lagi ya keistimewaan-keistimewaan yang lain. Selain daripada mengikuti live yang saya berikan saban hari ini, insya-Allah doakan saya dan saya mendoakan teman-teman diberikan kesihatan, dipanjangkan umur, dapat kita meneruskan pelajaran. Ada tak yang nak jadi ahli? Saya nak tanya ni. Kalau ada, komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Kalau ada yang nak jadi ahli, saya tak paksa. Ini tidak ada paksaan. Siapa yang dengan rela nak belajar mengaji Al-Quran bersama dengan saya, silakan bersama dengan saya, dengan sahabat-sahabat yang lain lah. Bukan saya saja, ramai lagi kawan-kawan kita yang bersama dalam live tadi pun saya yakin dan percaya ramai yang telah menjadi ahli dan ramai lagi yang belum lagi menjadi ahli. Jadi komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun sahabat-sahabat boleh print screen nombor yang kami berikan di bawah ini 0111621797. Siapa ada pen boleh tulis, siapa tak ada pen boleh print screen. Siapa tak tahu macam mana nak print screen Ustaz, tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Tulis nombor telefon anda di ruangan komen, nanti admin kami yang akan hubungi anda. Kami akan minta alamat rumah untuk postkan buku ke rumah anda dan kami akan bagi tahu bagaimana cara dan langkah untuk buat pendaftaran. Kalau yang mana yang pandai print screen ataupun ada pen boleh tulis nombor ini. Lepas habis live ini terus WhatsApp kami. Terus WhatsApp nombor ini, tanya macam mana nak buat pendaftaran jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kami akan guide step by step lah, insya-Allah. Ataupun sahabat-sahabat yang mungkin pernah buat pendaftaran online ini boleh terus ke laman web www.cepatquran.com, cepatquran.com ya, boleh terus buat pendaftaran di situ. Sekali lagi saya ulangi, siapa yang nak dapat akan buku dan rakaman serta keistimewaan yang lain sebagai ahli cepat Quran,
Komen sekarang di ruangan bawah. Nak jadi ahli cepat Quran, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun WhatsApp kami selepas ini di nombor yang tertera di bawah, ataupun terus pergi ke www.cepatquran dan buat pendaftaran di situ. InsyaAllah kita selepas ini, seperti mana yang saya beritahu tadi, ada video berdurasi 2 minit. Sahabat-sahabat jangan lupa yang nak jadi ahli, tonton dulu untuk tahu macam mana sedikit sebanyak dapatkan idea pendekatan buku yang akan kami berikan kepada anda. Dan insyaAllah mereka yang nak ikuti sambungan bacaan ayat kita hari ini, jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Siapa yang belum lagi like, belum lagi follow page Fatihah Learning Center, kena ikut. Kena ikut. Juga itu pun tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Siapa yang suka rela nak belajar mengaji Al-Quran, follow lah page kami. InsyaAllah kita akan memberikan input-input tentang ilmu tajwid, cara bacaan Al-Quran, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya rasa setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya. Sesungguhnya yang sempurna, yang baik hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan silap itu adalah dari kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.